Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama meneruskan pada pembacaan kitab ataupun matan mantiq ataupun matan sulan munawwaraqi fi ilmi mantiqi, dan semoga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kefahaman, diberikan kemudahan untuk menerima dan juga memahami pembelajaran dan juga mantiq ataupun bidan mantiq ni yang asas. Kemudian kita masuk pada fasal yang baru, iaitu kullu wa kulliyatu wa juz'u wal juz'iyatu. Tapi sebelum tu kita ulang sikit pada siri yang semalam, iaitu pada bab nisbatul lafzi lil ma'ani. Kita ulang sedikit pada bab yang semalam, iaitu bab nisbatu al-fazi lil ma'ani ataupun nisbatul lafzi lil ma'ani ataupun penisbahan lafaz bagi makna. Bila sebut nisbah lafaz bagi makna ataupun secara garis mudahnya, bila sebut nisbah lafaz bagi makna, ia tubik kepada dua maksud. Yang pertama, nisbah lafaz kepada sebuah makna. Yang kedua, nisbah lafaz ataupun nisbah makna lafaz kepada makna yang lain. Itu tubik dua perbahasan itu. Kemudian di dalam bab al-alfan lafzi lil ma'ani, dia pecah kepada lima. Kepada lima nisbah lafaz bagi makna. Yang pertama adalah tawatu'u, yang kedua adalah tasyakuku, yang ketiga adalah takhalufu, yang keempat adalah ishtirak, dan yang kelima adalah muradif ataupun taradif. Jadi tawatu'u ni apa? Tawatu'u ni adalah dia satu lafaz yang tidak ada perbezaan pada afrad. Dia satu lafaz yang tidak ada perbezaan pada afrad. Maka itu dinamakan tawatu'u. Seperti contoh kita kata sultan, artinya raja, ataupun raja artinya sultan. Jadi raja dan juga sultan itu lafaz tawatu'u. Bila sebut raja itu juga insaniyah, bila sebut sultan itu juga insaniyah. Maka itu dinamakan kata tawatu'u, istilah tawatu'u. Yang kedua yang dinamakan tasyakuku. Tasyakuku ni adalah satu lafaz yang berbeza pada afrad.
satu lafaz yang berbeza pada afraq. Apa afraq tu? Tiap-tiap ataupun ciri-ciri. Dia berbeza pada afraq. Itu dipanggil tasyakkuku. Contoh kita kata bermula cahaya matahari dan bermula cahaya bulan. Maka kedua-dua itu dua lafaz yang sama, iaitu lafaz bulan pada cahaya lafaz cahaya pada bulan dan lafaz cahaya pada matahari. Tetapi berbeza afraq cahaya pada bulan, afraq cahaya pada matahari. Itu dipanggil tasyakkuk. Iaitu satu lafaz yang berbeza pada afraq. Bila bermula cahaya pada bulan dan bermula cahaya pada matahari, maka kedua-dua itu adalah lafaz yang sama, iaitu cahaya-cahaya. Tetapi berbeza pada afraq, iaitu afraq pada cahaya bulan berbeza, afraq pada cahaya matahari berbeza. Seperti contoh yang lain, putih pada kertas dan juga putih pada manusia. Jadi kedua-dua sama putih, iaitu putih yang dinamakan di manusia, putih yang dinamakan pada kertas. Tetapi berbeza pada afraq putih yang ada pada manusia dan putih yang ada pada kertas. Itu yang dipanggil istilah tasyakkuk ataupun nisbah lafaz bagi makna yang dipanggil tasyakkuk. Yang ketiga adalah takhalluf. Takhalluf. Apa takhalluf? Yang ini satu lafaz yang dituju kepada dua makna lafaz. Perkara ataupun perbahasan yang dituju kepada dua makna lafaz. Yang mana dua makna lafaz itu terbenar salah satu dan tidak benar salah satu. Bila kita sebut hayawanun, bila sebut hayawanun, ini lafaz umum, termasuk binatang dan juga termasuk manusia. Tetapi bila mana kita sebut hayawanun natiqun, maka ia memberi gambaran natiq hanyalah terbenar kepada insan sahaja, tidak terbenar kepada farsun. Maka inilah dipanggil kata nisbah lafaz bagi makna istilah takhalluf. Takhalluf yang dituju kepada dua buah lafaz makna, tetapi salah satu makna yang dituju itu benar dan salah satu lagi tidak benar. Seperti contoh hayawanu ataupun majmu'atu hayawanun, bermula kumpulan hayawan. Maka ini adalah lafaz umum, terbenar kepada manusia dan terbenar kepada hayawan ataupun binatang. Tetapi bila mana kita kata majmu'atu hayawanun natiqun, maka ia memberi gambaran terbenar kepada insan saja dan tidak terbenar kepada binatang. Maka ini dipanggil kata nisbah lafaz bagi makna yang digelar takhalluf. Dan yang keempat adalah ishtirak. Apa ishtirak? Iaitu satu lafaz yang mengandung makna yang banyak. Dia mempunyai satu lafaz tapi mempunyai banyak makna. Satu lafaz tapi banyak makna, itu dipanggil ishtirak. Seperti contoh, kita beri contoh yang mudah-mudah. Ainun, bermula mata. Ini lafaz satu tetapi mempunyai banyak makna. Bila sebut ainun, maka ia terbenar kepada basiratun dan juga ia terbenar kepada jariyah. Ainun dia terbenar kepada basiratun, juga terbenar kepada jariyah. Maka inilah kita panggil lafaz ishtirak. Satu lafaz tapi mempunyai banyak makna. Mempunyai banyak makna. Kemudian taraduf. Nisbah lafaz bagi makna yang kelima adalah taraduf ataupun muradif. Ini adalah sebalik daripada ishtirak. Kalau ishtirak tadi satu lafaz tapi mempunyai banyak makna. Maka di sini kalau sebalik daripada ishtirak, maka mempunyai banyak lafaz tapi satu makna sahaja. Contoh kita kata bashirun, bashar ataupun insan. Bashar, insan, ini dua lafaz yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama, iaitulah hayawanun natiqun ataupun manusia. Ini dipanggil kata nisbah lafaz bagi makna yang digelar taraduf ataupun muradif. Maka kelima-lima inilah daripada nisbah lafaz bagi makna. Nisbah lafaz bagi makna. Apa maksud nisbah lafaz bagi makna? Iaitulah keluar pada kata nisbah
ataupun perbahasan lafaz kepada sebuah makna. Kita nak menetapkan kepada sesuatu makna yang kita nak tuju, maka mesti kita kena kata satu lafaz itu ataupun nisbah lafaz itu. Mesti barulah kita boleh kata itulah makna dia. Ataupun di dalam lafaz bagi makna ini juga adalah tujuan kita mengaji lafaz bagi makna adalah untuk kita mengetahui nisbah makna lafaz. Apa yang terkandung makna bagi sesuatu perkataan ataupun kalimah. Kalimah yang kita ucapkan itu, makna apa yang boleh kita letak lagi? Yang boleh kita letak pada kalimah yang kita sebut itu. Maka itulah dinamakan kata perbahasan tentang nisbah lafaz bagi makna. Ini semua sekali tentang lafaz. Apabila kita sebut lafaz, maka bila berbicara mantik, maka kita mustami' ni bila kata mutakalim sebut, maka kita tasawur lalu dalam kepala kita bahawa ini lafaz bagi sekian-sekian. Ini makna bagi lafaz sekian-sekian. Itu begitu. Kerana ia bermain dengan fikiran. Ia bermain dengan fikiran. Putih dan sebagainya, ya, dia bermain dengan fikiran. Itu. Kemudian lafaz juga dia berpecah kepada dua. Ada lafaz yang dipanggil lafaz talab dan ada lafaz yang dipanggil lafaz khabar. Kalau lafaz daripada lafaz talab, maka dia pecah kepada tiga. Yang pertama amrun, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah iltimas. Jadi sahabat semalam ada yang sebut iltizam, bukan iltizam ya, iltimas. Iltizam tu lazim malzum dalam perbahasan yang lepas. Di dalam perbahasan ini adalah iltimas. Maka yang dibicarakan di dalam bait ini al-lafzi lil ma'ani adalah lafaz dari sudut talab, iaitu mempunyai tiga. Kalau lafaz dari sudut talab amrun ataupun amar, maka ia adalah ibarat seperti seorang yang darjat tinggi meminta tolong kepada orang yang lebih rendah. Seperti seorang sayyid ataupun seorang bos yang meminta tolong kepada pekerja beliau. Maka ini dipanggil kata adalah talab amar, menuntut kerja. Ataupun kita kata talabun tarku, menuntut tinggal. Maka ini dinamakan talab nahi. Talab nahi, la tadrib, jangan kamu buat ataupun jangan kamu pukul. Maka ini dinamakan talab amar. Kemudian lafaz talab doa. Kalau lafaz talab doa, ia memberi gambaran ataupun ibarat seperti kata seorang yang rendah diri, seorang yang tawadhu meminta kepada sang raja ataupun meminta kepada martabat yang lebih tinggi, seperti kata kita berdoa kepada Allah. Maka ini dinamakan tolak doa, meminta kepada yang lebih martabat lagi. Yang meminta itu darjat dia rendah, yang tempat dipinta itu darjat yang lebih tinggi. Maka ini dibagi kata tolak doa. Dan yang ketiga tolak iltimas. Tolak iltimas ibarat kata kita yang meminta dan juga yang dipinta itu sama darjat. Seperti kata ahlul khidmah. Ahlul khidmah semua sekali sama darjat. Semua sekali tidak ada kita kata tidak ada keistimewaan. Mana sama-sama darjat ahlul khidmah. Maka ini kita panggil iltimas, tolak iltimas ataupun menuntut iltimas. Itu sama-sama darjat. Maka itulah perbahasan sedikit ulangan tentang alfazi ataupun lafzi lil ma'ani ataupun nisbah lafaz bagi makna. Kemudian kita masuk pada pembicaraan ataupun fasal yang baru, iaitulah fasal kullu hukman kullu wal kulliyatu wal juz'u wal juz'iyatu. Ini tentang lafaz kullu tu ada yang Encik Muhyiddin, ada Encik Muhyiddin Sebabu
Lafaz kullu. Maka kita bicara tentang kullu. Yang mana kullu bid'atin dalalah. Maka kullu di situ apa tu? Apa maksud kullu di situ? Maka inilah perbahasan dia, iaitulah perbahasan kullu wa kulliyatu wal juz'u wal juz'iyatu. Inilah perbahasan dia. Kan Allah sebutkan satu hadis Rasulullah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin dan sebagainya. Hadis tu ada lafaz kullu itu dengan makna apa? Adakah dengan makna majmu' ataupun dengan makna kita kata dengan makna khusus ataupun dengan makna ba'at ataupun sebahagian. Maka akan dibicarakan di dalam perbahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu wa kulliyatu wal juz'u wal juz'iyatu. Bermula ini itu. Kulli. Wal kulliyatu dan kulliyah. Wal juz'u dan juz'i. Wal juz'iyatu dan juz'iyah. Dan juz'iyah. Maka di sini kita buat khabar mubtada mahzuf di atas takdir hadza faslun, iaitulah fasal tentang kul wa kulliyah dan juz'u wal juz'iyah. Kemudian di dalam perbahasan ini, sebelum kita berbicara tentang perbahasan ini, telah terdahulu musannif menyebut di dalam nazam pada fasal fi mabahithi al-fazi, iaitu famufhimu ishtiraki kulliyu ka asadin wa aqsuhu juz'iyu. Telah terdahulu nazam tu tentang kulli dan juz'i. Musannif telah sebut dah di dalam perbahasan fi mabahithi al-faz, iaitu perbahasan huraian tentang lafaz-lafaz. Maka musannif telah sebut dah kulli dan juga juz'i. Tetapi di sini musannif sebut lagi supaya tamakun dan juga supaya kita beringat-ingat apa faedah faedah istinbat bi ifadati makna bi istimbati bi ifadati istimba'ahu bi ifadatil makna. Maka di sini tempat dia untuk kita letak makna kul dan untuk kita letak makna juzuk. Kemudian al-kullu hukmuna ala majmu'i ka kullu zaka laisa zawuku'i. Bermula kul. Bermula kul yakni indal munatiqah lah, di sisi ulama-ulama mantiq. Kalau di sisi ulama-ulama usul fiqh dan ulama-ulama balaghah lain pula. Ini kul di sisi indal munatiqah, ai indal munatiqah. Hukmuna itu hukum kita atas ala majmu', di atas majmu' umum. Jadi hukma di sini ai muasyirah munatiqah, iaitu kebanyakan para ulama ahli nahwu, ahli mantiq. Hukmuna di sini ai muasyirah indal munatiqah, iaitu di sisi para ulama mantiq. Bermula kul hukmuna itu hukum kita. Maksud kita hukmuna di sini adalah indal muasyirah munatiqah, ataupun di sisi para ulama mantiq, ulama mantiq. Ala majmu', atas majmu', umum. Ka kullu zaka laisa zawuku'i, seperti kaf dengan makna kaf tashbih, yakni kaf yang menyerupai ataupun kaf mencontohi ataupun misalan. Kullu zaka laisa zawuku, bermula tiap-tiap. Bermula tiap-tiap
bermula tiap-tiap demikian itu tiada ianya kullu zakat tu, tiap-tiap demikian tu itu terjadi. Maka kalau di dalam syarah-syarah mantik, bila sebut kullu, kaf itu adalah kaf kepada cerita tentang Zulyadain. Tentang Zulyadain. Dikatakan satu cerita di dalam Idhahul Mubham, syarah bagi Sulam Munawwaraqi, di mana cerita tentang Zulyadain ini, dia ini menyoal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku sirati as-salatu am nasita ya Rasulullah. Artinya dia kata, adakah telah diperintahkan qasar sembahyang atau engkau telah lupa wahai Rasulullah. Dia kata ke Rasulullah. Ini kisah dia kaf. Kaf dengan makna kaf, cerita tentang Zulyadain. Bertanya kepada Rasulullah. Itu boleh dilihat di dalam syarah-syarah ilmu, syarah-syarah bagi Sulam Munawwaraqi. Contoh lagi, kaf di sini adalah kaf, kita kata contoh bagi kul ini di atas majmu' umum. Kita kata gini, ahlu azhari ulama. Ahlu azhari ulama. Maka kita kata bermula ahli azhar itu ulama. Kita kata semua sekali ulama, semua sekali yang berada di dalam ataupun yang belajar di Al-Azharul Syarif, kita kata para ulama. Itu hukum, kita kata hukum majmu'. Kita menghukumkan tiap-tiap di dalam yang belajar di Al-Azharul Syarif sebagai orang ulama ataupun orang yang alim. Itu hukum dipanggil majmu' umum. Semua sekali kita hukum. Tanpa kita lihat, kita tilik. Itu dipanggil kata kullu dengan makna majmu'. Kullu dengan makna majmu'. Habis. Boleh lihat dah dalam syarah Idhahul Mubham, di dalam Murawna' Majmu' Murawna' pun ada tentang kisah Zulyadain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan tentang qasar solat tu, solat qasar tu, dan juga adakah lupa ya Rasulullah tentang solat tu. Boleh dilihat dalam tu tentang kisah tu lah. Agak panjang juga kisah tu, tapi boleh kita tahu sebercerita tentang kisah tu. Boleh lihat dalam Idhahul Mubham. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatu qad ulima. Tu. Wa haitsu ma li kulli, dan pada sekira-kira, haitsu, dan pada sekira-kira bagi tiap-tiap afrod fardin, dan pada sekira-kira, makna sekira-kira ay ala kulli lah, dengan makna tiap-tiap tu. Fardin, bagi tiap-tiap afrod, dihukumkan hukima, dihukumkan akan dianya kulli fardin tu, tiap-tiap afrad tu, maka bahawa sungguhnya fa innahu, sungguhnya hukum tiap-tiap afrad tu kulliyah, sungguh qad ulima, sungguh dimaklumkan akan dianya kulli fardin tu, hukum tiap-tiap afrad tu. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima, dan pada sekira-kira, kira-kira li kulli bagi tiap-tiap, ai ala kulli lah, pada tiap-tiap fardin tu, hukima, dihukumkan akan dianya tiap-tiap afrad tu, maka fa innahu, maka bahawa sungguhnya kulli fardin tu, hukum tiap-tiap afrad tu, itu kulliyah qad ulima, sungguh dimaklumkan akan dianya hukum tiap-tiap tu, kulli fardin tu.
Maka dengan makna fardin hukima ini dengan makna qadiyah, qadiyah dengan makna qadiyah. Begitu. Kemudian kulliyatu qad ulimatu seperti kata kita kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Maka itu dipanggil kata kulliyah qad ulimah. Kulliyah qad ulimah, yakni tiap-tiap yang akan dimaklumkan, yakni mati. Mati ini pasti dan mati ini semua orang tahu akan mati. Maka itu telah maklum. Itu dipanggil kulliyah. Kemudian kulliyatu itu dirafa' dengan khabar inna. Kulliyatu tu dirafa' dengan khabar inna. Ada yang mana dia jatuh selepas ba'da tu qad ulima tu. Dan boleh juga kita kata jumlah maf'ul yang kedua. Jumlah maf'ul yang kedua bagi mana? Bagi ulima tu. Jadilah kata alimahu munatiqatu kulliyatu. Jatuh gitu takdir dia. Takdir dia. Tu. Maka bila kita kata kita menhukum bagi semua afrod, maksudnya semua afrod kita hukum. Tak? Maka itulah dipanggil kulliyah. Kita hukum tiap-tiap afrod. Itu dipanggil kulliyah. Contoh kita kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita hukum tiap-tiap afrod. Tiap-tiap afrod ni benda. Tiap-tiap perkara kita hukum. Maka itu dinamakan kulliyah. Contoh kita kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka artinya tiap-tiap jiwa ataupun tiap-tiap nyawa pasti akan merasai mati. Maka kullu di situ adalah kul dengan makna kulliyah. Kul dengan makna kulliyah ataupun kulliyah, menghukumkan tiap-tiap satu ke semua afrod. Maksudnya semua afrod itu pasti akan merasai. Itu dipanggil kulliyah. Kulliyah. Ataupun kita panggil insanun lil ilmi qabulun. Insanun ataupun insanun qabilin lil ilmi. Bermula insan itu yang menerima ilmu. Maka bila kita kata gitu, maka tiap-tiap insan yang mempunyai akal, maka dia boleh menerima ilmu. Dia boleh menerima kefahaman. Maka itu dinamakan kata kulliyah. Kulliyah. Habis. Wal hukmu lil ba'di huwa juz'iyyah. Wal hukmu lil ba'di huwa juz'iyyah. Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Dan bermula hukum. Wal hukmu, dan bermula hukum. Maka waw itu dipanggil ini ataf pada kata hukum lil ba'd. Ataf pada kata kul lah tu. Ataf pada kata likulli tu kul lah. Wal hukmu lil ba'di, dan bermula hukum lil ba'di, bagi sebahagian. Maka lil ba'di itu lam dengan makna lam dengan makna ala. Lamu fihi bimakna al-ala. Itu lam dengan makna ala. Kalau kita nak terjemah, bermula hukum bagi sebahagian itu. Bagi sebahagian. Ala dengan makna bagi. Dengan makna ala tu. Lam tu. Sama juga lam likulli tu. Itu juga lam dengan makna ala. Ataupun dengan makna lamu fihi bimakna ala. Lamu fihi bimakna ala. Sama juga wahaitsuma likulli. Lam tu sama juga lam bermakna ala. Lil ba'di lam dengan makna ala. Habis. Wal hukmu lil ba'di huwa juz'iyyah. Dan bermula hukum bagi sebahagian. Sebahagian mana?
itu bermula dianya hukum bagi sebahagian tu, itu juz'iyah. Itu juz'iyah. Dan bermula hukum bagi sebahagian, itu bermula dianya. Huwa tu, bermula dianya. Dianya hukum bagi tiap-tiap tu, lil ba'di tu, bagi sebahagian tu, itu juz'iyah. Juz'iyah. Wal juz'u, jatuh mubtada' lah. Dan bermula juz'u, itu bermula mengenalnya juz'u jaliyah, itu terang, ai wadihun ataupun adhihun, terang. Jadi wa juz'u itu jatuh mubtada'. Jatuh mubtada' dengan terjemah bermula ataupun dan bermula juz'u. Itu jatuh ma'rifatuhu tu jatuh pada mubtada' yang kedua dan khabar. Mubtada' yang kedua sekaligus dengan khabar. Kalau kita nak terjemah, dan bermula juz'u, itu bermula mengenal dianya juz'u. Gitu nak terjemah. Itu dipanggil mubtada' yang kedua dan juga khabar, ia sekaligus. Ataupun dalam satu kalimah tarkib jumlah ismiyah. Kalau kita nak terjemah, wal juz'u, dan bermula juz'u, itu bermula mengenalnya juz'u. Itu cara terjemah dia. Habis. Jaliyah, itu terang dengan wadih, terang. Maka jaliyah ni adalah jumlah daripada mubtada', jumlah mubtada'. Dipanggil apa? Dipanggil jumlah daripada mubtada' yang kedua dan khabar bagi mubtada' yang pertama. Jaliyah tu dia jadi jumlah daripada mubtada' yang kedua, iaitu mubtada' yang kedua ma'rifatuhu tu, dia jadi jumlah mubtada' yang kedua tu. Dan khabar bagi mubtada' yang pertama. Jaliyah tu dia menjadi mubtada', dia jadi jaliyah ni, dia jadi jumlah mubtada' yang kedua. Apa mubtada' yang kedua? Ma'rifatuhu. Dan jaliyah ni juga dia menjadi khabar bagi mubtada' yang pertama. Apa mubtada' yang pertama? Wal juz'u. Itu dipanggil jumlah wal jumlatu mim mubtada'i tsani wa khabrihi khabarun lil mubtada'i awal. Tu panggil. Gitu. Ataupun wal jumlatu mim mubtada'i tsani wal khabaru lil mubtada'i awwali. Begitu nak cara takdir dia, cara nak letak tanda. Dengan makna wadihah. Dengan makna wadihah, terang. Maka di dalam bait ini ada 4 saja. Kalau di dalam kitab-kitab syarah dia ada dia terdahulu, yang dia termasuk pada bait yang terdahulu, iaitu fa mufhimu ishtiraki kulliyu ka asadin wa aqsuhu juz'iyyu. Juz'iyyu dengan kulliyu dia tambah dengan 2 di sini, kullu kulliyah, juz'u juz'iyah. Maka kaf ada 3, jim ada 3. Maka semua sekali ada 6 bagi fasal kulliyah wa juz'u wal juz'iyah. Sebenarnya ada 6. Kaf 6, iaitu juz'iyyu, kullu, kulliyatu. Tu kaf. Kalau jim, juz'iyyu, juz'u, juz'iyatu. Ada 3, 6 semua sekali.
iaitu bab perbahasan tentang kuliah ni. Kuliah juz'i juz'iyah. Maka perlu kita ingatlah ke enam ini. Kaf ada 3, juz'iyu, kulliyah, kulliyu, kullu, kulliyah. Juz'iyu, juz'u, juz'iyah. Maka ada 6. Kaf 3, jim 3. Jadi 6 semua sekali. Kalau kul, kita terang sekali lagi, kalau kul dia dengan makna menhukum sesuatu secara umum. Kul, kalau sebut kul, ia menhukum sesuatu dengan umum. Kullu majmu'. Kullu majmu'. Seperti kita kata bermula tiap-tiap sesuatu itu, ataupun kita kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Ataupun kita kata kullu majmu' ni bukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu dengan makna ahlu azhari ulama. Bermula ahli azhar ataupun bermula pelajar di Al-Azharus Syarif itu para ulama. Kita menghukumkan orang yang belajar di Al-Azharus Syarif semuanya para ulama. Tak? Secara umum, secara rambang kita panggil, secara borong kita kata semua sekali yang belajar di Azhar tu tak semua ulama. Tak kisahlah dia tidur, dia duduk di Azhar tidur ke, main game ke, pokok pakai yang mengaji di Al-Azhar itu ulama. Maka di situ kita panggil kullu majmu', menghukumkan umum. Menghukumkan dengan kullu majmu', umum. Umum. Kalau kita kata kita beli rambutan sekilo, buah sekilo tu. Buah sekilo tu timbang. Di dalam banyak-banyak tu kita tak akan cek dah sesa. Yang mana rambutan buruk, yang mana rambutan berair, tak cek dah. Kenapa nak cukup sekilo ni? Di dalam sekilo rambutan kita letak tu, itu dipanggil majmu'. Letak rambung sekilo. Itu kita tak cek dah yang mana satu letak. Itu dipanggil kul dengan majmu'. Kita letak beli sekilo rambutan, kita balik pula makan boleh kena buruk. Tu lain ya. Boleh buruk. Tu kita kata kita nak beri gambarannya bahawa kita ambil rambutan semua sekali letak sekilo dan kita tak cek dah yang mana buruk, yang mana berair, yang mana rosak dak. Kita pakai rombong sekali. Itu dipanggil kullu dengan makna majmu'. Kullu dengan makna majmu'. Ada soalan ke? Kemudian apa lagi? Kalau kulliyah itu dia hukum tiap-tiap afrad. Kalau kulliyah dia hukum tiap-tiap afrad. Itu dipanggil kulliyah. Dia hukum tiap-tiap afrad. Contoh kita kata kullu nafsin za'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang bernyawa itu mati, itu pasti mati. Maka itu dinamakan kul dengan makna kulli, kulliyah. Dengan makna kul dengan makna kulliyah. Kita menghukumkan tiap-tiap jiwa ataupun tiap-tiap sesuatu afrad. Maksudnya kalau kita beli rambutan, kita pilih yang mana baik, yang buruk kita letak tepi. Itu dipanggil kulliyah, menghukum tiap sesuatu, tiap satu. Itu dipanggil kulliyah. Kalau kita panggil juz'iyah, dia hukum sebahagian. Hukum sebahagian. Itu juz'iyah. Dia hukum sebahagian daripada sesuatu afrad, sesuatu majmu'. Dia hukum sebahagian, itu dipanggil juz'iyah. Dia hukum sebahagian sahaja. Kalau juzu, dia kenal sesuatu daripada sebahagian tu. Tu secara terang kalau juzu ni. Juzu.
Contoh kita kata hayawanun, ataupun kita panggil ma turakkiba minhu wa min ghairihi kullu. Contoh hayawanun dan natiqun. Maka kedua-dua hayawan dan juga natiq, maka dia kedua-dua ini adalah sebahagian daripada tarikh ataupun asal daripada tarikh, iaitu majmu'ah. Dia sebahagian daripada tarikh. Tarikh hayawan lain, tarikh natiq lain. Maka itu dipanggil juzuk. Juzuk sebahagian daripada tarikh. Kalau kita panggil juz'iyah, kalau juz'iyah dia hukum bagi sebahagian afrad. Dia hukum bagi sebahagian afrad. Contoh kita kata ba'du ahli azhari ulama. Tu. Ba'du ahli azhari ulama. Maka bermula tiap-tiap sebahagian dan bermula tiap-tiap sebahagian, maka ataupun bermula sebahagian para ataupun bermula sebahagian ahli azhar ataupun pelajar di Al-Azharul Syarif itu para ulama. Maksudnya hanyalah sebahagian saja, bukan semua orang yang mengaji di Al-Azharul Syarif itu semua para ulama, tidak. Maka kita hukum yang belajar di Al-Azharul Syarif itu sebahagian saja yang menjadi ulama dan sebahagian lagi tidak. Itu dipanggil juz'iyah. Juz'iyah. Ada soalan sahabat-sahabat? Kalau ada soalan boleh tanya. Maka apa yang penting kita tahu tiap-tiap satu tu. Kullu, kulliyah, juz'u, juz'iyah. Kalau kullu ada kullu majmu', ada kullu ba'ad. Kalau kulliyah dia menhukum tiap-tiap satu. Kalau kul dia menhukum majmu' ataupun menhukum sebahagian. Ataupun dengan makna ba'ad. Kalau juz'u, juz'iyah dia menhukum sebahagian. Dia menhukum sebahagian afrad. Kalau juz'u dia menhukum asalan daripada tarikh. Kalau contoh hayawanun dan juga natiqun. Hayawanun dihukumkan hayawan saja. Kalau natiq dihukumkan yang natiq saja. Itu dipanggil juz'i ataupun juz'iyah. Kalau di dalam bait ini tidak banyak sangat apa yang dibincangkan, kerana hanya dibincangkan tentang kul saja. Kul dengan makna apa, kulliyah dengan makna apa, juzuk dengan makna apa, ada juz'iyah dengan makna apa. Dan apa yang penting kita ingat istilah-istilah ni. Kul, kalau kul dengan makna majmu' ataupun dengan makna ba'ad. Kalau kulliyah dengan makna menhukumkan sebahagian ataupun menhukumkan tiap-tiap afrad. Beza. Kalau kul, majmu' dan juga ba'ad. Kul. Kalau kulliyah menhukum tiap-tiap afrad. Kulliyah. Kalau juz'u, kalau juz'iyah dia menhukumkan sebahagian juz'u. Kalau juz'u dia menhukumkan asal ta'rif. Kalau natiq hukum tak natiq aja. Kalau hayawanun dia hukum hayawan juzuk dia panggil. Sebahagian daripada hayawan. Hukum itu lah. Ataupun sebahagian daripada yang natiqun. Hukum itu. Itu permasalahan ataupun perbincangan tentang bait ini. Ada soalan boleh tanya. Sahabat-sahabat boleh tanya insya-Allah. Jadi kita learn ini ialah memang berat. Kalau mantik ni sebenarnya mantik ni kalau di pondok ataupun di tempat-tempat pengajian, ilmu mantik ni di antara ilmu yang kita katakan kelas agak tinggi lah, kelas 3, kelas 4.
Kalau di pondok pun tak mengaji lagi mantik mula-mula ni. Cuma mabadi di dalam tertib matang sulam yang pertama. Tetapi kalau tertib kelas, kalau mantik ni, kalau orang mula-mula masuk pondok tak mengaji lagi mantik ni gitu. Kerana mantik ni yang agak susah. Mantik ni mengaji mantik setelah sempurna nahwu saraf dan juga ilmu-ilmu yang lain. Mantik dia sekelas dengan ilmu balaghah. Sama juga ilmu balaghah, ilmu bayan badik ma'ani tu. Kalau balaghah, kalau orang masuk pondok tak ngaji lagi balaghah tu. Tak ngaji lagi. Ngaji-ngaji luar itulah. Bila mana ngaji kalau di pondok ni? Masuk 3-4 tahun lah duduk pondok baru ngaji. Kerana ilmu mantik, ilmu balaghah ni ilmu alat yang agak berat. Tetapi bukan menhalam kita kata susah, tidak susah. Tapi secara mudahnya sebab saya buka kitab matematik ni, matang sulam ni untuk kita tahu sedikit. Kerana apabila kita mengaji ilmu tauhid, asas ataupun alat ilmu tauhid adalah mantik, adalah cara berfikir dengan betul, ataupun kita nak meletakkan sesuatu makna ataupun gaya makna yang diletakkan, maka ia berhajat kepada ilmu mantik. Kenapa orang sekarang ni ramai sangat yang kita kata terbabah bila mana melihat ataupun berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat muhkam, meletakkan makna yang tidak layak pada Allah, kerana dia tidak menggunakan mantik, tidak menggunakan nutqun, fikiran. Kadang-kadang guna nutqun, guna fikiran, tapi tidak betul cara guna, tidak kena cara guna. Maka kita mengaji ilmu mantik untuk kita letak di mana tempat dan di mana posisi, di posisi fikiran yang sepatutnya, itu yang seperlunya. Maka sebab itu kita mengaji ilmu mantik ni. Kalau kita orang awam dak, cukup sekadar tauhid, pekoh tasawuf je lah, begitu. Tapi kalau kita nak tengok gaya para ulama berinteraksi, gaya para ulama bila mana melihat matan-matan ataupun berinteraksi dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, maka kita kena mengajilah mantik, balaghah dan sebagainya. Maka semua ini adalah menceritakan kepada kita betapa susahnya ilmu ataupun betapa susahnya para ulama menistinbat sesuatu masalah daripada Al-Quran dan juga hadis, dan juga daripada mata pantan dan juga syarih para ulama. Takrif juz'i takrif juz'i, iaitulah kita kata gini, kita kata hayawanun ataupun natiqun, maka kedua-dua ni adalah juzuk daripada takrif. Hayawanun, tak, ni takrif dia adalah takrif bagi hayawanun lah. Natiqun, takrif ada dia, itu dipanggil juzuk, sebahagian daripada takrif. Ataupun hayawanun natiqun, maka kedua-dua ini adalah juzuk daripada takrif. Itu dipanggil juzuk, juz'i. Disebut natiqun, maka natiq adalah juzuk daripada insaniyah. Ataupun hayawanun, maka juzuk daripada majmu'ah. Maka juzuk ini sebahagian daripada takrif. Itu juzuk. Kalau juz'iyat dengan makna kita kata menhukum bagi sebahagian afrad. Contoh kita kata ahlu azhari ulama, ataupun ba'du ahli azhari ulama. Bermula sebahagian ahli al-azhar ataupun pelajar al-azhar itu ulama, maka itu dipanggil juz'iyah. Kita menghukumkan sebahagian yang belajar di Al-Azharus Syarif itu para ulama. Maksudnya sebahagian yang kita hukum ataupun kita lihat bila mana orang yang mengaji di Al-Azharus Syarif, sebahagian itu betul-betul menjadi para ulama, sebahagian lagi tidak, maka itu dipanggil juz'iyah, yang menghukum bagi sebahagian afrad. Ataupun di dalam kampung ini
Dalam kampung ni banyak kampung lah. Satu kita panggil satu mukim, banyak kampung. Kita tak ambil semua kampung. Dalam satu mukim kita tak ambil semua. Kita ambil kampung A saja. Maka kampung A ni kita hukum. Kampung A ni kita hukum sebahagian afrod. Maka itu dipanggil juz'iyah. Juz'iyah. Semua orang yang mengaji di Universiti Malaya, sebahagian orang yang mengaji di Universiti Malaya itu ulama. Macam tu. Sebahagian orang yang mengaji di Universiti Malaya itu para ulama. Maksudnya kita hukum sebahagian sahaja. Maksudnya kita test tak. Sebahagian tu betul-betul para ulama. Sebahagian lagi tidak. Maka itu dipanggil juz'iyah, menghukumkan sebahagian afrod. Kalau juz'i, dia hukum daripada sebahagian ta'rif ataupun juzuk daripada ta'rif. Contoh hayawanun dan juga natiqun. Maka natiq itu juzuk daripada insan. Hayawan itu majmu'ah. Maka daripada ta'rif kita hukum juzuk daripada ta'rif, sebahagian daripada ta'rif. Bermula lembu itu juzuk daripada haiwan ataupun juzuk daripada binatang. Bermula orang yang ada akal itu bermula yang ada akal itu insan. Kita hukum melalui ta'rif. Itu dipanggil juz'i. Kalau kuliah menghukum sebahagian afrod. Menghukum juz'iyah menghukum sebahagian afrod. Jadi zaman kita learning ni berbeza dengan para ulama yang terdahulu. Para ulama terdahulu mereka mengaji, kita katakan tidak kenal penat dan juga lelah, bahkan tidak melihat masa. Maka sebab itu para ulama yang terdahulu mereka alim, betul-betul alim. Kita alim sekarang ni alim kucing. Kita sekarang ni alim kucing. Kita memang tidak mengenal tentang ilmu. Kita umat akhir zaman ni memang betul-betul kita kata memang tak sama dengan para ulama yang terdahulu. Para ulama yang terdahulu mereka alim, contoh alim bab nahwu. Mereka alim sampai tahap alim tu boleh cipta kaedah lain pula. Alim mereka. Kita alim kita nahwu ni guna buat orang. Tak baca buat orang, guna kaedah para ulama. Tak boleh bercipta sendiri. Tak boleh daripada kefarduanku, daripada fardu tu kita buat lepas daripada kifayah. Tak ada lagi. Kita ni nak boleh alim biar setara, nak kata alim tu biar setara daripada fardu tu pergi ke kifayah ataupun pergi ke kifai. Waktu yang kita kata alim betul. Macam pada ada dicipta kaedah sendiri. Kaedah dalam ilmu tauhid. Kita nak alim yang sebegitu alim, maka itulah dinamakan alim. Mereka itu mutawaffanin, berbetul-betul campur, kata mukhtali dengan ilmu semua sekali tu. Kita kata ghanum antara ilmu alat, ilmu usul, ilmu furu' masuk semua. Kita ni kalau alim nahwu je lah. Kalau alim mati je lah. Kalau alim fiqh lah. Kalau alim usul saja. Kita tak mutawaffanin, kita tidak ranum, kita tidak mukhtali, tak ada. Kita tidak mukhtali. Payah kita. Kita akhir zaman ni memang begitu. Jangan pelik, tidak pelik. Kerana umat akhir zaman memang kita dicobai ataupun diujiankan dengan sebegini. Kalaupun ada para ulama yang betul-betul alim mutawaffani seperti para ulama yang terdahulu, seperti contoh yang diceritakan oleh guru saya, Syekh Nuruddin, itu salah seorang para ulama yang mutawaffani. Beliau itu salah seorang para ulama yang boleh mengajar Tuhfatul Muhtaj. Tetapi beliau memanglah berkeahlian di dalam
mengajar Tuhfatul Muhtaj, tapi tidak ada orang yang layak untuk mengaji kitab tu. Guru sudah ada, guru yang mengajar Tuhfatul Muhtaj 98 jilid kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tetapi anak murid pula tak ada. Bukan tak ada anak murid, anak murid ramai, tapi yang layak untuk mengaji kitab itu, yang sudah menguasai masail dan juga qawaid di dalam mazhab, tak ada. Maka sebab itu kita ini akhir zaman memang kita diuji. Kalau hilang mati kat para ulama, habis gitu. Dan amat silap kalaulah orang kata mengaji kitab ni tidak payah sebenarnya. Silap orang itu. Kalaulah mengaji kitab ini tidak payah, tidak adalah pula tertib mubtadi, tertib mutawassit, tertib muntahi. Yang dijadikan para ulama jadikan ada tertib mubtadi, mutawassit, muntahi kerana kemampuan tingkatan kitab itu sendiri. Kalau tak ada alat, kalau baca kitab-kitab yang besar boleh baca, Google sikit kat boleh lah baca. Tetapi kefahaman daripada ataupun murak kehendak daripada kitab itu kita dapat tak? Tak dapat. Hatta orang yang mengaji di Arab sendiri, kalau tidak mencukupi di dalam kita kata ilmu alat, boleh baca. Untuk terjemah daripada Arab ke Melayu boleh. Tetapi kefahaman murak, nak mengeluarkan juz'iyat surah tu, bagaimana nak menyelesaikan, nak taswirkan masalah yang berada di dalam kitab-kitab para ulama tu, itu yang kita kehendak. Kalau hanya setakat nak terjemah daripada Arab kepada Melayu, tak. Ngaji di Arab bolehlah. Tetapi kefahaman, kehendak murak dan juga taswir bagi masalah dan nak mempercabankan surah-surah tu, maka memerlukan alat. Maka sebab itu kita ini zaman jauh dengan para ulama. Jangan pelik. Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau itu kita katakan para ulama yang mujtahid tarjih, dan beliau itu kita katakan sudah alim, bahkan sudah kita katakan mujtahid tarjih ni orang yang diberi kemampuan untuk mertajih kaul-kaul yang di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Setara Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu pun setiap hari mutalaah dengan guru beliau 12 mata pelajaran, 12 ilmu. Kerana apa? Untuk mengulang, untuk muzakarah. Kalau kita ni kalau tak mengulang kok berat. Kalau setara Imam Nawawi tu mengulang, kita ni jauh lagi dengan Imam Nawawi tak mengulang, berat lah. Maka sebab itu ilmu dia hidup dengan muzakarah. Hayatul ilmi bi muzakarah, ataupun hayatul ilmi bi su'al. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah, dengan bertutur pandangan ataupun bertanya soal, maka hiduplah ilmu itu. Orang yang mengajar hidup, orang yang bertanya hidup, suasana pun hidup. Yang mustamik pun hidup juga. Walaupun dia tak tanya, dia hidup juga. Kenapa? Dia mendapat manfaat daripada orang yang bertanya dan juga orang yang menjawab. Maka setakat itu saja daripada saya pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada esok hari pada kata faslun fil mu'arafati. Itu fasal pada makna tarikh. Esok kita mengaji tentang tarikh. Apa yang dikatakan tarikh? Yang kita sebut tarikh, sesuatu tarikh taharah ke tarikh di dalam ilmu-ilmu ni. Esok kita mengaji bagaimana nak buat nak dikatakan tarikh dan juga membuat tarikh. Sesuatu benda kita katakan tarikh. Insya-Allah. Barakallahu fi. Moga-moga Allah Taala memberkati kita insya-Allah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.